Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullah. Saudara-saudari para penonton yang dihormati sekalian, dalam perbincangan kali ini saya akan membincang tentang fatwa Syekh Ahmad bin Taimiyah mengenai melafazkan niat sembahyang itu dianggap bid'ah, dan siapa melakukannya perlu bertaubat, dan jika tidak bertaubat setelah memberi keterangan kepadanya tentang hukum Islam mengenai niat sembahyang itu yang tidak perlu kepada melafazkannya, maka sekiranya dia masih keras kepala, masih degil, masih tidak mau mendengar huraian dan penjelasan yang diberi kepadanya, maka perlu dikenakan hukuman seberat-berat ke atasnya, dan hukuman yang berat itu boleh sampai kepada hukuman bunuh. Sebenarnya kita perlu akur bahawa semua manusia itu melakukan kesilapan dan kesalahan, kerana kesilapan dan kesalahan itu merupakan sifat semula jadi manusia. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa khuliqal insanu du'ifa, Nisa ayat 28, yang bermaksud dan Allah dijadikan manusia itu bertabiat lemah. Syekh Ibn Taimiyah juga tidak terkecuali daripada kelemahan dan ketidaksempurnaan ini. Walaupun dia merupakan ulama mujtahid, faqih, muhaddis, penulis dan pengarang yang pernah menghasilkan 591 buah kitab. Dan ini merupakan satu perkara yang amat hebat bagi seorang ulama. Ulama yang menulis adalah ulama yang hebat. Namun walau betapa hebat dan betapa agung pun keulamaan Syekh Ibn Taimiyah, tetapi dia juga seperti semua ulama-ulama pasti ada kesilapan dan kesalahan dalam berijtihad. Perlu diterangkan di sini bahawa Syekh Ibn Taimiyah merupakan seorang ulama yang berpegang dengan prinsip dalam perjuangan hal-hal agama. Dia sanggup berhadapan dengan orang-orang yang menentangnya, termasuk pihak kerajaan, pihak pemerintah. Malah dia juga bukan sahaja berani berhadapan dengan mereka itu, tapi memberontak sekiranya apa yang dipegang itu dicabuli, ditentang oleh pihak lain. Dan inilah yang menyebabkan Syekh Ibn Taimiyah menjadi ulama yang menghabiskan banyak masa dalam penjara, diseksa, dipukul, dan dilakukan macam-macam, tapi dia tidak menyerah kalah, memperjuangkan prinsip yang diperjuangkan sehingga dia sendiri meninggal dunia dalam penjara. Ini menyebabkan Syekh Ibn Taimiyah menjadi terkenal, melonjak namanya, melonjak popularitinya, bukan saja di Syam dan negeri-negeri berhampiran, tapi juga di seluruh negara umat Islam, khususnya selepas kitab-kitabnya dicetak. Para ulama berbeza pandangan tentang fatwa yang dikeluarkan oleh Ibn Taimiyah ini. Ada yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan oleh Ibn Taimiyah bukan begitu, dan dia tidak sama sekali menghukumkan orang yang melafazkan niat sembahyang terang-terang sebagai perlu dibunuh. Dan mereka ini juga menganggap bahawa orang yang mengwar-warkan fatwa mengatakan hukuman bunuh terhadap orang yang melafazkan niat sembahyang terang-terang itu adalah pembohong dan penipu. Dan ada juga
ulama lain pula yang menganggap sebaliknya. Mereka menganggap bahawa betul-betul Syekh Ibn Taymiyah menghukumkan orang Islam yang melafazkan niat sembahyang terang-terang itu perlu dibunuh, dan ini bertentangan dengan kebanyakan ulama mazhab. Dalam semua mazhab mengatakan bahawa ia adalah mustahab, artinya harus. Maksudnya ulama-ulama lain menganggap bahawa melafazkan niat sembahyang itu mustahab atau harus. Dan ada yang mengatakan di kalangan ulama mazhab mengatakan bahawa ia makruh. Itu hukum paling berat yang ada pada ulama mazhab. Bagaimanapun ada ulama lain pula mengatakan walaupun fatwa ini merupakan kesilapan Ibn Taymiyah, tetapi dia mempunyai jasa yang besar kerana dia merupakan ulama besar, ulama agung pada zamannya, malah agung sampai ke sekarang ini. Walaupun ada kesalahan dan kesilapan, tapi kebaikannya lebih banyak daripada kesilapan dan kesalahan. Hari ini saya akan membawa anda meneliti 3 fatwa Syekh Ibn Taymiyah mengenai melafazkan niat sembahyang terang-terang. Mempunyai 3 hukum. Hukum pertama dianggap hukum bid'ah yang perlu dikenakan hukuman, tidak menyatakan apa jenis hukumannya, tapi hukuman kedua menganggap perlu dikenakan hukuman, dan hukuman itu dipanggil ta'zir. Tapi ta'zir ini dipanggil ta'zir al-baligh. Ta'zir al-baligh ini artinya ta'zir yang keras, dan ta'zir ini perlu kepada ijtihad pihak bertanggungjawab. Pihak bertanggungjawab perlu mempertimbangkan sendiri apakah hukuman yang boleh dikenakan bagi orang yang melakukan kesalahan ta'zir. Boleh jadi hukuman itu adalah sangat ringan seperti nasihat, seperti tegur gitu saja, dan boleh jadi juga hukumannya sangat berat sampai kepada hukuman bunuh. Dan hukum yang ketiga adalah hukum yang mengejutkan ramai orang, yaitu mengatakan orang yang melafazkan niat sembahyang ini adalah perlu dikenakan hukuman bunuh jika telah diberi keterangan kepadanya bahawa ini salah dari segi syariat Islam, kerana tidak ada di dalam Quran, tidak ada di dalam hadis, tidak ada daripada amalan-amalan sahabat, maka ia adalah salah. Dan kalaulah orang itu masih keras kepala dan menganggapnya ia sebagai agama, maka orang itu perlu dikenakan hukuman bunuh. Mari kita teliti ketiga fatwa ini berdasar kepada nas yang saya ambil daripada kitab Ibn Taymiyah. Dalam fatwa pertama, Syekh Ibn Taymiyah menyebut alhamdulillah al-jahru bin niyati fi salah min al-bid'ah as-sayyi'ah laisa min al-bid'ah al-hasanah. Yang bermaksud alhamdulillah, melantangkan niat dalam sembahyang itu adalah daripada bid'ah tidak baik atau bid'ah sayyi'ah. Ia bukan daripada bid'ah baik, iaitu bid'ah al-hasanah. Faman qala dhalika faqad khalafa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il a'immah al-arba'ah wa ghairihim. Yang bermaksud sesiapa berkata begitu, maka dia telah melakukan perkara yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para imam 4 mazhab dan lain-lain ulama. وقائل هذا يستتاب فإن تاب وإلا عوقب بما يستحقه. Yang bermaksud, dan orang yang berkata begitu dituntut supaya bertaubat, dan jika dia tidak bertaubat dikenakan hukuman selayaknya. Ya, itu fatwa pertama. Dan ini pula
fatwa kedua. Dalam fatwa kedua pula, Syekh Ibn Taymiyah menyebut wal jahru bin niyati la yajib wa la yustahab باتفاق المسلمين بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة. Yang bermaksud dan melantangkan niat tidak wajib dan tidak harus juga dengan sepakat orang Muslim, iaitu para ulama. Malah orang yang melantangkan niat itu adalah merupakan pembid'ah yang menyalahi syariah. Fahuwa jahil dal yastahiqu ta'zir. Dan dia adalah jahil dan sesat yang patut menerima hukuman ta'zir. Dalam fatwa ketiga pula, Syekh Ibn Taymiyah menyebut alhamdulillah al-jahru bilafz an-niyah laysa mashru'an 'inda ahadi min ulama' al-muslimin wala fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud alhamdulillah melantangkan lafaz niyah bukan daripada syariah pada mana-mana ulama umat Islam, dan ia juga tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala fa'alahu ahadu min khulafaihi wa ashabihi wa salafil ummah wa a'immatiha, yang bermaksud dan tiada seorang pun di kalangan khalifah baginda dan sahabat baginda yang melakukannya. Begitu juga ummah terdahulu di kalangan salaf salih dan para imam umat Islam pada masa dulu. ومن ادعى أن ذلك دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة واستتابته من هذا القول. Yang bermaksud dan sesiapa mendakwa demikian itu daripada agama Allah ataupun merupakan agama Allah dan ia wajib, maka wajib diberi penjelasan kepadanya tentang syariah dan menuntutnya supaya bertaubat daripada kata-kata itu. Fa in asarra ala dhalik qutil. Jika dia berkeras dengan pendirian itu, dikenakan hukum bunuh. Itulah fatwa ketiga di mana Ibnu Taimiyah di sini dengan terang-terang mengatakan bahawa orang yang melafazkan niat sembahyang secara terang-terang itu perlu dihukum bunuh. Hukuman bunuh itu tidak dilaksanakan kecuali selepas diberi nasihat dan penjelasan mengenai hukum bid'ah seperti yang difahami oleh Syekh Ibn Taimiyah dan menuntut orang itu supaya bertaubat. Sekiranya orang itu masih berdegil dan tidak mau bertaubat serta menganggap amalannya itu adalah sah daripada agama dan ia merupakan tuntutan agama, maka baru boleh dikenakan hukuman bunuh ke atasnya. Para ulama dalam 4 mazhab berbeza pandangan dengan Syekh Ibn Taimiyah. Ada di kalangan mereka mengatakan bahawa melafazkan niat dalam sembahyang itu adalah harus. Ada yang mengatakan bahawa ia makruh. Dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali sebagai contoh, menganggap bahawa niat bukan masyru'an, laisa masyru'an fi salah, iaitu bukan wajib tapi boleh dilakukan bagi seseorang yang merupakan pengwas-was. Itu dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali yang menjadi mazhab Syekh Ibn Taimiyah itu sendiri. Jadi Ibn Taimiyah juga berbeza dengan ulama-ulama lain dalam mazhab Hambali itu.
Dalam mazhab Hanafi pula menganggap melafazkan niat sembahyang itu adalah bid'ah kerana tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu mazhab Hanafi bertolak ansur bagi orang yang selalu dilanda was-was. Mazhab Syafi'i pula menganggap bahawa melafazkan niat dalam sembahyang adalah harus. Ramai ulama membela Syekh Ibn Taimiyah dan mendakwa bahawa Syekh Ibn Taimiyah tidak bermaksud menghukum bunuh terhadap orang yang melafazkan niat sembahyang secara terang-terang. Bagaimanapun dalam pembacaan saya, dalam kajian saya dapati bahawa Ibnu Taimiyah bukan sahaja mengeluarkan fatwa mengenai orang yang melafazkan niat secara terang-terang yang merupakan perbezaan pandangan di kalangan ulama itu, dan bukan ada ijma' seperti yang didakwa oleh Ibnu Taimiyah. Ia bukan satu-satu fatwa yang merupakan kesilapan dan kesalahan Ibnu Taimiyah. Malah terdapat banyak lagi fatwa-fatwa dalam perkara-perkara khilafiyah, dalam perkara-perkara ulama empat mazhab berbeza pandangan tentangnya, dan ia bukan sama sekali ijma' di kalangan mereka dihukum sebagai mesti dibunuh oleh Ibnu Taimiyah. Bukan 2-3 fatwa, bukan 4-5 fatwa, bukan 10 fatwa, dan bukan pun berpuluh-puluh fatwa, tetapi beratus-ratus fatwa. Perbincangan tentang perkara ini insya-Allah saya akan lakukan pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.